Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا الأمين إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتدى بهديه ومن سنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه. أما بعد. Yang dikasihi seluruh barisan pengurusan kepimpinan RSP Islamik, para pegawai dan kaki tangan, sidang hadirin, muslimin, muslimat, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah. Alhamdulillah, marilah bersama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah Azza wa Jalla masih lagi menganugerahkan dan menekankan kepada kita dua nikmat yang disebut di dalam kitab sebagai a'zamun ni'am, yaitulah nikmat iman dan Islam. Dua nikmat yang kita jadikan teras dan dasar untuk terus kita mengatur kehidupan di atas muka bumi Allah Azza wa Jalla dengan kehidupan berdasarkan kerangka syariat Allah, kehidupan yang berdasarkan kepada bimbingan pedoman ilmu daripada Allah Azza wa Jalla. Kerana andainya kita membina kehidupan tanpa ilmu, maka sudah pastinya manusia itu tidak akan berupaya menjadi hamba kepada Allah yang terbaik. Sebab itu Sayyidina Ali menyebut An-nas a'da'u ma jahil. Kata Sayyidina Ali, manusia itu akan menjadi musuh. Manusia itu akan memusuhi semua perkara yang andainya dia tidak ada pengetahuan akan perkara itu. Manusia akan menjadi musuh kepada dunia. Manusia akan menjadi musuh kepada Allah Azza wa Jalla kalaulah manusia itu tidak memiliki ilmu. Sebaliknya, dengan ilmu ia akan digunakan oleh manusia tersebut untuk mengabdikan diri kepada Allah, menjadi ibadur rahman, menjadi hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam sepotong hadis, yaitulah kita membahaskan pada siri kuliah zuhur ini, hadis yang kedua dipetik daripada kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Hadis kita yang kedua pada muka surat 12, yaitulah hadis yang membicarakan 3 perkara membolehkan seseorang mendapat kemanisan iman. 3 kaedah ataupun 3 mekanisme
untuk melayakkan seseorang itu meraih dan mengecapi halawatul iman, kemanisan dan kesedapan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardhah, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله تعالى، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Hadis ini hadis yang berstatus sahih, riwayat Al-Bukhari. Daripada Anas radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara. Barang siapa yang ada 3 perkara ini, maka padanya nescaya ia akan mendapat kemanisan iman. Iaitulah yang pertama, Allah dan Rasulnya terlebih kasih daripadanya daripada yang lain dari keduanya. Keterangan hadis, hendaklah kasih kepada Allah dan Rasulnya benar-benar lebih daripada kasihnya kepada sesuatu perkara ataupun kepada individu yang lain. Kalau demikian kasihnya itu, barulah ia mendapat kemanisan iman, yang berarti pula beroleh kegembiraan dan kelazatan berbuat ketaatan dan kebajikan dengan penuh kecergasan, dan kegiatan itu tidak menghiraukan sama ada ia perkara kecil ataupun besar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis yang kita bahaskan pada siri kuliah Zuhur ini ialah hadis yang dibawa oleh seorang sahabat yang merupakan ajilla'is sahabah, sahabat kanan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya cukup segar dalam lipatan sejarah. Namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini maknya bernama Humaisa binti Milhan. Mak Anas bin Malik ini bernama Humaisa. Kita mungkin tak pernah dengar nama Humaisa ini. Dan kita ni biasalah, kita ni memang jarang-jarang dengar nama-nama ulama, nama-nama sahabat. Kita memang jarang-jarang dengar. Sebab itu ada seorang sahabat saya, ustaz dari Penang. Dia ceramah di pinggiran Batu Cave. Dia sebut nama seorang syekh. Dia sebut nama, berkata Syekh Jurjani. Maka habis dia ceramah, ada jemaah tanya, ustaz, jemaah tanya dia, tadi ustaz sebut tadi, siapa tadi? Jurjani, toke nasi kandak mana? Syekh Jurjani dikatakan toke nasi kandak. Hadirin yang dirahmati Allah, maka nama para sahabat, nama para ilmuwan Islam
nama bagi mereka yang melahirkan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, semua hebat-hebat. Rumaisa binti Milhan, nama mak Anas bin Malik. Rumaisa kita jarang dengar, tetapi sebenarnya ia lebih dikenali dengan Ummu Sulaim. Baru kita rajin dengar. Nama sebenarnya Rumaisa binti Milhan. Apabila Nabi SAW hijrah ke bumi Madinah, maka datang Ummu Sulaim tampil menghampiri Nabi SAW, lalu memandangkan kepada keluhuran akhlak, ketinggian perjuangan Nabi SAW. Maka Ummu Sulaim tawarkan pada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, aku ada seorang anak laki-laki. Ya Rasulullah, sudilah kiranya Tuan ambil budak yang nama Anas bin Malik ini, ambillah, buatlah dia orang suruhan untukmu ya Rasulullah. Suruhlah dia apa yang kamu nak suruh, kamu nak perintahkan. Aku hadiahkan Anas bin Malik untuk menjadi orang suruhan kamu ya Rasulullah." Maka memandangkan kesungguhan Ummu Sulaim, hadiahkan anak dia yang dia sayang, Anas bin Malik ini, maka Nabi SAW terima khidmat yang nak dilakukan oleh Anas bin Malik. Dan dalam riwayat menyebut, bermula daripada detik itu Anas bin Malik menjadi khadam Nabi SAW. Dan tempoh perkhidmatan Anas bin Malik kepada junjungan Nabi SAW adalah selama 10 tahun. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sepanjang tempoh 10 tahun perkhidmatan Anas bin Malik pada Nabi SAW, ada beberapa keadaan yang ianya dikisahkan oleh hadis, diriwayatkan di dalam hadis Nabi SAW, perlakuan-perlakuan yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad kepada Anas bin Malik. Antaranya ialah suatu ketika Nabi SAW ini menjadi imam kepada Anas bin Malik dan kepada Ummu Sulaim. Nabi SAW jadi imam kepada Anas bin Malik, dan di belakang mereka ada Ummu Sulaim, dan ada di sisi Anas bin Malik seorang anak yatim. Hadis ini hadis riwayat Al-Bukhari. Bila Nabi SAW menjadi imam, di sisi Anas bin Malik ada anak yatim, maka dalam kitab Subul Salam karangan Imam Sana'ani menyebutkan bahawasanya budak-budak yang mumayyiz, budak-budak yang sudah mumayyiz, dia dah dapat beza, dia boleh differentiate baik buruk, walaupun umurnya belum akil baligh, walaupun umurnya baru sekitar 6 tahun, 5 tahun, tetapi dia sudah mumayyiz. Dan inilah yang disebut dengan anak yatim, iaitulah mereka yang belum mencapai umur baligh. Dalam Islam, anak yatim ialah anak yang kematian bapa, di mana umur anak itu belum mencapai usia baligh. Kalau dah baligh, maka tidak lagi dipanggil dalam Islam sebagai anak yatim. Maka dalam hadis ini ada beberapa justifikasi,
ataupun istinbat hukum. Iaitulah Anas bin Malik solat di sisi anak yatim. Bila sebut anak yatim, maknanya budak-budak yang sekadar mumayyiz tapi belum baligh. Maka dalam kitab Subul Salam sebut kanak-kanak yang belum baligh tetapi sudah mumayyiz, andainya dia duduk dalam saf orang dewasa, maka ianya tidak memutuskan saf. Sebab hari ini paradigma masyarakat, bila budak-budak belum baligh saja, bila duduk dalam saf, kita mengatakan putus saf. Walhal dalam Sahih Bukhari, Anas bin Malik solat di sebelah anak yatim, dan solat itu diimamkan oleh Nabi SAW. Yang memutuskan saf adalah kanak-kanak yang terlampau kecil, dia belum mumayyiz, itu memutuskan saf. Tapi kalau umur 5 tahun, dia dah cerdik, dia dah boleh beza baik buruk, dia ada disiplin, maka kehadiran mereka ini melengkapkan saf salat kita. Kalau mereka dah duduk di depan, tidak boleh kita tarik dia masuk saf, buat saf di belakang. Kecualilah kalau mereka datang serentak dengan kita, barulah mereka ini kita suruh duduk buat satu saf di belakang. Cuma kalau mereka datang awal, mereka masuk saf dulu, kita lewat, biarkan mereka duduk dalam saf. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, bila habis solat ini, Nabi SAW berdoa satu doa yang khusus kepada Anas. Nabi kata kepada Anas, doa Nabi Muhammad ini diaminkan oleh Anas, oleh anak yatim, dan diaminkan oleh Ummu Sulaim. Rasulullah berdoa, doa ini diabadikan dalam Sahih Bukhari, iaitulah Allahumma aksir malahu, Allahumma qawil umrah, Allahumma aksir wa waladah, atau kama qala. Ya Allah, kata Nabi Muhammad, antara lain doa Nabi Muhammad minta supaya Allah Azza wa Jalla memanjangkan umur Anas bin Malik. Dan disebut dalam kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah, usia Anas bin Malik ini mencapai 99 tahun. Bahkan dalam doa itu Nabi SAW doa, Allahumma aksir wa waladah, ya Allah, ramaikan anak Anas bin Malik. Makbul doa Nabi SAW. Apabila anak Anas bin Malik ini memang ramai, disebut dalam Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah, jumlah anak Anas bin Malik ini jumlahnya seramai 100 orang. Ramainya anak Anas bin Malik ini 100 orang anak dia. Cuba tuan-tuan bayang kalau anak Anas bin Malik duduk di negeri Selangor, dapat tabung tawas tu, satu kepala lahir dapat 1000 lebih kurang. Cukup umur 18, dia banyak lagi lah, tapi maknanya 1000. 100 orang Anas bin Malik bawa balik 100,000 daripada kerajaan negeri Selangor. Kalah habis beri semua. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ni Selangor. Lepas tu lahir dapat duit di Selangor ni, mati pun kalau skim khairat warga emas itu, kalau kita ada IC kerakyatan Selangor, maka kita daftar dengan pejabat-pejabat adun di Selangor. Kita daftar sahaja, boleh pergi pejabat adun kawasan masing-masing, buat pendaftaran. Bila kita meninggal dunia, akan dapat RM2,500. Benda ni dah berjalan dah semenjak tahun 2008 itu. Meninggal dapat RM2,500. Tapi ada orang obtain
ada orang tak percaya. Kadang-kadang yang tak percaya ni pakcik-pakcik. Dia kata, betul ke ni? Meninggal dapat 2,500. Betul kita kata. Betul ke? Boleh ke? Betul pakcik. Betul ke ni? Betul. Dia tak percaya. Kita kena cubalah pakcik mati dulu. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW doakan Anas ini dalam keadaan Nabi SAW pusing ke arah Anas dan ke arah Ummu Sulaim. Maka ia menjadi dalil satu sandaran hukum yang disebut oleh Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' fi Syarh Muhazzab. Iaitulah kata Imam Nawawi, bila tuan-tuan jadi imam, isteri tuan-tuan minta tuan-tuan mengimamkan solat, maka sunnah menjadi imam ini bila tuan-tuan membaca doa. Dalam kitab Majmu' fi Syarh Muhazzab, sunnahnya ialah kalau boleh kita kena pusing, bukan menghadap kiblat berdoa, tetapi kita kena pusing menghadap makmum, menghadap jemaah. Itu sunnah berdasarkan hadis Bukhari yang dipetik dalam Sahih Bukhari itu. Sebab Nabi SAW pandang Anas bin Malik, pandang Ummu Sulaim, tak kala baginda berdoa. Dan ada pandangan daripada Hujjatul Islam Imam Ghazali rahmatullahi alaih, andainya kita menjadi imam, kita jadi imam kepada isteri kita, maka kata Hujjatul Islam Imam Ghazali, ada riwayat yang juga sahih menyatakan juga disunnahkan kalau kita berdoa apabila kita memimpin solat, kita hendaklah mengkanankan jemaah. Kita pandang ke arah kanan sikit, paling kurang pusing kanan sikit. Hadirin yang dirahmati Allah, maknanya boleh dua. Sama ada kita pandang ke arah jemaah terus, ataupun kita mengkanankan jemaah sikit, mengikut pandangan Hujjatul Islam Imam Ghazali. Dua kaedah. Kadang-kadang kita terfikir, bukankah doa ni kena menghadap kiblat? Ya, kalau doa secara individu kena menghadap kiblat. Tetapi ada jemaah, itulah aturan yang disebut di dalam sunnah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis ini Nabi SAW mengemukakan 3 formula untuk kita memastikan diri kita ini merasai dan mengecapi halawatul iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kita hendaklah meletakkan kecintaan yang sebenar-benarnya pada Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada mana-mana makhluk ataupun individu yang lebih kita kasihi dan cintai menandingi mahabbah, kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini bila sebut menyintai Allah, maknanya patuh dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Bila sebut lantunan mahabbah pada Rasulullah, maknanya kita berkewajipan menjunjung sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma sehari dua akhir ini kita berdepan dengan kemelut yang melanda umat. Kita berdepan dengan krisis akidah yang cukup parah dalam masyarakat. Bagaimana kita diberitakan pemikiran Kasim Ahmad yang sebenarnya sudah pun diharamkan pada tahun 1986.
Berikutan penulisan karyanya hadis, satu penilaian semula. Maka Muzakarah Fatwa telah pun mengharamkan buku itu, dan mereka menfatwakan barang siapa yang terpengaruh cenderung dengan pandangan Kasim Ahmad, mereka ini adalah murtad, terkeluar daripada ajaran agama Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba 15 dengan 16 Februari, pandangan ini dimartabatkan dan diwacanakan, diseminarkan di Putrajaya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang ini makin menjadi-jadi pula krisis akidah. Macam mana kita baca dalam media sosial, gadis pantai timur yang mencabar Allah, hari ini diberitakan dia sudah pun koma. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penyelesaian yang paling efektif adalah berdasarkan kerangka syariat Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tidak melaksanakan penyelesaian yang tuntas, sampai bila pun gejala murtad tidak akan dapat dibendung, bahkan krisis akidah akan lebih parah lagi. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, inilah fenomena yang pernah disebutkan oleh Syekh Abu Hasan Ali An-Nadawi. Ketika mana Syekh Abu Hasan Ali An-Nadawi sebut fenomena murtad di akhir zaman ini, ar-riddah la Aba Bakrin fiha. Fenomena murtad yang kian berleluasa, tetapi kita tidak mempunyai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menanganinya. Ya, Abu Bakar As-Siddiq sudah pun meninggal. Bukan maksud kita nak datangkan Abu Bakar As-Siddiq semula, tetapi penguatkuasaan undang-undang sebagaimana yang telah di-enforce oleh Abu Bakar As-Siddiq kian sirna di akhir zaman. Undang-undang yang Abu Bakar buat itu tidak dititik beratkan oleh umat Islam di akhir zaman, mengakibatkan golongan-golongan murtadin seolah-olah dimartabatkan dan mendapat tempat di kalangan masyarakat kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau dalam Islam tak kiralah siapa sahaja, Kasim Ahmad ke siapa juga yang mengingkari, kata Syekh Abdullah Basmih, dia engkar, dia dakwa, dia buat pengisytiharan, dia tolak satu hamzah daripada Al-Quranul Karim. Bukan nanti tolak Nabi Muhammad, bukan nanti pertikai ayat Quran, bukan nanti kata ulama macam sistem kasta padri, bukan nanti kata pakai tudung bagi perempuan tak wajib, rambut bukan aurat. Memadai dia menyangkal satu hamzah daripada huruf Al-Quran. Kata Syekh Abdullah Basmih dalam kitab Mastika Hadis terbitan Jabatan Perdana Menteri, maka kata Syekh Abdullah Basmih, dia ni kena suruh bertaubat. Andainya dia enggan, maka dia dihukumkan murtad. Bila murtad, terpakailah hadis Ibnu Abbas, man baddala dinahu faqtulu. Barang siapa yang menukar dan barang siapa yang mempersendakan Quran setelah diajak bertaubat dia enggan, maka faqtulu, dibunuhlah individu tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, bila kita tak ada sistem ni, tak ada apa, orang menghina Nabi Muhammad, dulu kita marah filem karikatur hina Nabi Muhammad, sekarang orang Islam sendiri yang dia dakwa dia Islam, dia hina Nabi Muhammad, tapi sekadar buka kertas siasatan, sepatutnya dah lama dah mereka dihumban masuk dalam penjara. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah peranan hudud
yang merupakan hukuman paling ampuh untuk mencegah jenayah. Jangan kita rasa skeptikal dengan hudud. Tengok macam mana Brunei Darussalam. Brunei belum kuat kuasakan hudud, baru isytihar. Brunei yang sebelum ini kadar jenayahnya juga tinggi. Bila kepimpinan ada keazaman nak isytihar hudud, nak dijadikan perlembagaan dan dasar negara Brunei, baru isytihar sahaja. Kata Mufti Brunei, jenayah di Brunei sekarang menurun 50%. Baru isytihar, belum buat lagi barakah daripada undang-undang Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita Masya Allah, kalau kita tengok statistik jenayah kita yang dikeluarkan oleh PDRM dalam portal rasmi PDRM, di bahagian statistik kita tengok di Selangor, jenayah di Selangor sepanjang Januari sehinggalah Disember tahun 2013, jenayah di Selangor 43,060 kes. Hari setahun 365. Jenayah 43,060 kes sepanjang tahun. Angka ini kalau diunjurkan dalam kiraan minit, 12 minit satu kes jenayah. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, jenayah Allahu Akbar tak terungkap dengan kata-kata. Sumbang mahram ni hari-hari, pagi petang siang malam. Tak selamat dah, duduk dalam rumah tak selamat dah. Sumbang mahram, kes zina sana. Dan kita dengar masuk dalam paparan akhbar bagaimana di Ipoh seorang laki-laki ditangkap oleh Jabatan Agama Islam kerana merogol seekor lembu. Lembu pun tak selamat dah akhir zaman. Tak ada jaminan dengan jenayah.